أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Para hadirin sekalian, sebelum pada kita masuk dalam pengajian kita, ada dua perkara yang sebut, iaitu derma kita kutip untuk mangsa tembakan tersalah tembak di Selat Kentai itu, Sweep dapat RM19,900 dan ambo panggil konsul Thai di Kota Baru 2-3 hari lepas. Dia ucap terima kasih banyak pada penderma-derma, bukan semata-mata duit, tapi simpati kita pada kawan kita yang teraniaya itu, atau dia sangat menghargainya. InsyaAllah dia akan menjadi saksi kita di akhirat kelak, bahawa duit yang kita cari ini bukan sekadar nak beli beras, bukan sekadar nak beli pakaian umum, bukan. Kita juga nak beli pahala. Duit yang kita dapat sekarang ini tak mesti boleh kita guna dalam kubur kita, kecuali kita buat mengikut saluran yang diajar Nabi kita Muhammad SAW. Baik duit, baik cakapan, baik tindak tanduk kita, baik tingkah laku kita, boleh kita jadi kepala, asal sekiranya kita buat mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita berkandap pada turut ajaran Nabi Muhammad dalam semua bidang hidup kita. Sembahyang puasa, nikah kahwin, hal politik, hal makah, apa semua sekali kita buat mengikut ajaran Nabi Muhammad. Iaitu kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan ikhlas untuk tanah air, bukan ikhlas untuk bangsa, tapi ikhlas untuk Allah SWT. Satu, RM19,900. Yang keduanya, Quran yang kita baca ni, yang kita baca hari ni, yang kita baca dalam semaya, yang kita baca di rumah kita ni, Quran turun dalam masa 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Makkahul Mukarramah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Apa hikmah Allah Ta'ala waktu Al-Quran 23 tahun ni? Tidak waktu sekaligus. Jawabnya ialah perangai manusia ni dia berubah, dia berlaku hari-hari. Perangai hak kena kerana Allah Ta'ala, hak tak kena ke dia ada saja. Orang tu buat gini, orang tu buat gitu. Wakapun ni, wakapun tu, ada saja perbuatan-perbuatan yang perlu diperbetul dan perlu ditegur. Jadi mana ada manusia buat perkara sekaligus sama sehari. Hak nikah kahwin, hak ekonomi, hak rumah tangga, hak dalam negeri, luar negeri, benda ni berlaku hari-hari. Kadang-kadang tidak hari-hari, 2-3 bulan ada benda meleksa, maka tu ayat so. 2-3 hari ada turun benda meleksa. Ada berlaku benda luar biasa, maka tu ayat so. Jadi oleh hal demikian, kita ni sebagai orang Islam, sama ada kita ni ibu bapa di rumah, sama ada kita ni cikgu di sekolah, sama ada kita ni memegang kerajaan, perlu kita sesuaikan perkara-perkara yang berlaku depan mata kita dengan Al-Quran. Perlu kita sebut, perlu kita tegur. Hak menurut hari ni ialah Timur Sari Dua ni masalah Yahudi dan Zionis. Timur Sari Dua ni masalah, kita kata kita orang Islam boleh berjual beli dengan Yahudi, tapi tidak boleh berjual beli dengan Zionis. Yahudi nama bagi bangsa. Sebab kita Melayu, bangsa kita Melayu. Ada bangsa Cina, ada bangsa Inggeris, ada bangsa Afrika. Bangsa-bangsa ni luar daripada taklif. Kita orang Melayu boleh pahala ke kerana kita jadi orang Melayu? Tak. Dosa ke kita jadi orang Melayu? Tak. Kerana barang ni luar daripada taklif, tekanan lepas daripada taklif. Taklif makna benda hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang. Taklif maknanya berat. Hak Tuhan suruh berat kita nak buat.
Hak Tuhan larang pun berat kita nak tinggal. Tuhan suruh sembahyang, Allah berat. Tuhan suruh bayar hutang, Allah berat. Jadi taklif makna bebanan. Agama semuanya bebanan. Hasil daripada bebanan inilah maka agama ni dipanggil ibtila, bala'un min Allah, percobaan daripada Allah. Cobaan, tiap-tiap percobaan atau peperiksaan anak kita dicoba di sekolah, diperiksa di sekolah. Bila lepas pada periksa ada hak gagal, ada hak berjaya. Begitu kita duduk ternian jauh daripada kita akhir balik sampai ke mati. 24 jam hidup kita hiduplah keadaan percobaan Allah. Kita dengan retina kita dengan kita dengan jiran kita, dengan pelanggan kita, dengan kawan teman kita, dengan pejabat kita, dengan kedai kita. 24 jam hiduplah keadaan ibtila' min Allah. Ada halal, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada dosa, ada pahala, akhirnya ada syurga, ada neraka. Jadi bangsa ni dia tak ada taklif. Saya jadi orang Melayu, adakah boleh pahala? Tak ada. Adakah berdosa jadi Melayu? Tak. Kenapa benda ni benda hak mari pada Allah sedia kala lagi. Orang yang ada tangan, orang yang ada kaki, boleh pahala ke kita ada tangan? Tak ada. Dosa kita ada tangan? Tak ada. Hak dosa pahala ni ialah penggunaan tangan. Serupa ke tidak dengan hak Tuhan nak ataupun serupa dengan hak kita nak. Kalau serupa dengan hak Tuhan nak, belah-belah mana kita nak pun Tuhan kata tak boleh, maka kita tidak guna tangan kita untuk menulis kau, untuk memakah kau, untuk apa saja, untuk memegang apa semua sekali. Itu dia beza. Jadi Yahudi bangsa, bila kita berjual beli dengan Yahudi, tak ada dosa, tak ada pahala apa-apa. Kerana dia tu bangsa yang bukan kemampuan Yahudi tolak, dia bukan kemampuan orang lain jadi Yahudi. Tapi Zionis pati, macam UMNO pati. Jadi ada Melayu apa nama ni, hak turut bagaimana kanak Taala, maka kita Islam. Ada Melayu lawan Tuhan, maka dia buat ditolak Islam, ambil kebangsaan, ambil apa semua sekali. Jadi lihat Zionis nama bagi satu grup, satu parti lebih kurang 100 tahun dulu, dipimpin oleh seorang manusia tak salah mau Balfour ke apa semua sekali. Dia ni kerja dia pakat usaha dia antara bangsa untuk nak ambil Palestin. Palestin ni negeri Palestin. Apa yang nak ambil ke dia? Palestin ada rakyat dia, ada umat dia, ada Arab, ada Yahudi, ada Kristian, ada apa sekali. Bagi Yahudi Palestin ni untuk orang Palestin. Tapi Yahudi nak dia seorang. Seperti kita kata Malaysia ni untuk Melayu, untuk Cina, untuk apa? Apa kata kalau orang Melayu nak ambil ke dia seorang? Cina nak ambil dia juga, India nak ambil dia juga. Kau tak nak ambil Cina. Pakhlala ni pun dunia tidak akan selamat kalau selagi kumpul Yahudi Zionis ada bersama. Jadi kita kira cara benda yang kau diplomatik dengan Yahudi dengan Zionis dosa. Kerana Yahudi kumpulan Zionis ni kumpulan yang niat jahat untuk nak halau Arab daripada Palestin, ambil ke dia seorang. Apa namanya negeri ni. Ini dia beza. Sebab tu dalam Quran sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengok beza. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak, dia tak kata ghairil yahudi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil yahudi wan nasara. Tidak. Ghairil maghdubi alaihim. Dia tak kata ghairil yahudi. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan laluan yang dilalui oleh alladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, tak mau orang yang kamu murka. Orang kamu murka. Yahudi lain, murka lain. Murka ni sifat yang ada pada Yahudi. Jadi perangai yang ada pada Yahudi maghdubi alaihim, perangai rapah harta orang, perangai bunuh nabi-nabi. Apa saya tak pernah mengangin dia bunuh orang, termasuk nabi-nabi sendiri. Nabi Zakaria dia bunuh, banyak turun nabi, banyak lagi nabi lain yang kena bunuh. Itu perangai ini perangai Yahudi kita panggil. Perangai hak jahat hak Yahudi, tidak bunuh orang. Pada juga marah pada pokok Zihni banyak. Jadi kesimpulan para hadis semua nego kira bercara dengan Yahudi tak berdosa. Yang berdosa ni kira bercara dengan Yahudi yang berparti Zionis. Dari kebenaran qali sa'alan fil ummi nasabi. Itulah dua perkara untuk hari ini. Dan hari kita baca Quran. Kita ambil hari ini surah Az-Zukhruf. Surah yang 43 Az-Zukhruf. Lepas pada kita baca surah Ad-Dukhan. Belum pada kita masuk dalam surah baru Az-Zukhruf.
Tersila balik pada surah Ad-Dukhan kita baca minggu lepas. Di ujung surah Ad-Dukhan tu Tuhan sebut keadaan manusia di masa depan. Satunya muttaqin, satu laginya al-athim. Kita duduk atas dunia ni berusaha sungguh-sungguh supaya kita menjadi al-muttaqin, jangan menjadi kita ni al-athim. Al-athim maknanya orang hidup dengan berdosa. Semaya tak kena kerana Tuhan berdosa. Pergi ke Mekah tak kena kerana Tuhan berdosa. Semaya kena kerana Tuhan boleh pahala. Pergi ke Mekah kena kerana Tuhan boleh pahala. Al-athim makna orang berdosa. Dia berdosa ni satu daripada Tuhan sebutnya adalah dihidang dengan makanan kayu. Bukan buah kayu, dia kayu. Sajaratul zaqum. Kayu ni buah kau, daun kau, ranting kau, batang kau, dia lipat masuk nak tekuk orang berdosa kau. Dia punya pasal. Dan dia sebut yaghli fil butun kaghli al-hamim. Kayu zakum ni bila masuk dalam perut dia akan menggelegak sebagaimana menggelegaknya barang panas, air panas, minyak panas apa semua sekali. Lepas pada panas tu sepatutnya kita nak sejuk, tahu-tahunya kita diseret, diheret gitu ke pusat panas. Lepas pada tu thumma subu fawqa ra'si min adabil hamim. Sudahlah manusia yang berdosa ni makan barang panas gelegak, diseret gitu buat di pusat panas, panas dijeruh kepala kita dengan air panas pula. Segala jenis penderitaan dan seksa semua sekali ada dalam neraka. Diharapnya manusia-manusia yang tak ingat ke neraka dia boleh insaf, dia boleh tukar pendirian dia daripada menjadi orang berdosa kepada orang yang al-muttaqin. Dan al-muttaqin di ujung tiga ayat, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Orang muttaqin akan diletak dalam kebun, dalam taman. Dia dipakai pakaian setera, apa namanya, duduk keadaan bersukaria, berhadapan kerja dia kecek buat makan fi syughulin fakihun. Orang duduk dalam serga tu kerja yang banyak. Kerjanya apa? Kerja seronok. Kerja seronok, kerja bahagia, kerja syukuria, apa semua buat apa semua sekali. Itu balasan Allah yang dicadang untuk manusia, tak kira manusia Melayu, tak kira manusia Arab, tak kira manusia Cina, asalkan dia manusia, turut kata Allah Ta'ala, bangsa apa sekalipun akan dilayani baik. Dan tak turut kata Allah Ta'ala, walaupun dia tuk Said Mekah sekalipun akan dilayani dan akan di akhirat. Itu kesimpulan yang kita baca dalam surah Ad-Dukhan minggu lepas. Di hari ini sama surah Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Hamim. Hamim dia panggil huruf muqatta'ah. Ha sebutir, mim sebutir. Serupa dengan alif, lam, mim. Serupa juga kaf, ha, ya, ain, sin, qaf. Itu huruf-huruf ni tak ada siapa dia boleh fahami. Semua ahli tafsir dengan segala genah diri menyebut Allahu a'lam bi maradi bidzalik. Allah Ta'ala yang lebih tahu maksud apa dia benda ni. Dan apa namanya, kita sebab itulah Quran ni dia kena mengaji cara musyafahah dengan tok guru.
Tak boleh kita pakai baca seorang di rumah, guna internet ke, guna buku-buku dah tak boleh. Dia kena menghadap tok guru, tengok tok guru baca lagu mana, mulut tok guru tu, bibir mulut tok guru, dia lidah tok guru, lidah kita ni jadi alat bagi menentukan makhraj, tepat keluar huruf. Alif lagu mana, mim duduk mana, mim. Dan benda ni hanya dalam Quran je ada. Mengaji Quran je. Kita baca Inggeris, kita mengaji Inggeris, mengaji Cina, tidak ada makhraj. Tidak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ilmu makhraj ni hanya untuk Quran. Supaya orang Cina baca Quran serupa dengan orang Arab baca Quran. Orang Melayu baca Quran serupa dengan orang Arab baca Quran. Orang Inggeris baca Quran serupa dengan orang Arab baca Quran. Makhraj dia punya sound, dia punya suara tu betul-betul tu kena dengan saluran dia betul. Dan benda ni tak boleh nak buat sendiri kalau tidak tiru, tengok mulut tok guru tu, mim dia sebut lagu mana, ba dia sebut lagu mana. Ba bibir mulut kata, tapi bibir mulut pula ada dua, ada bibir mulut dalam, ada bibir luar. Begitu sekali halusnya makhraj bahasa Arab. Orang kita mengaji Inggeris, tak rajin teacher kita ajar kena sebut A ni begini, kena sebut ming gini. I am, orang India sebut I am going. I am lain, I am lain. Tapi tak apa, orang India nak sebut I am, tak ada apa. Inggeris tak kata apa, dia suka dia I laughing saja, tak ada apa. Alif lam mim, dia ada alif lam mim, dia ada alif lam mim, alif lam mim juga, tapi baca alam. Jadi hak mana hak kena baca alif lam mim, dia hak mana kena baca alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam nashrah laka sadrak. Alif lam mim juga, tapi hak tu baca alam, hak dia baca alif, apa namanya, alif lam mim. Benda-benda begini berkaitan pada musyafahah, berdepan dengan guru, cara mengaji tu. Sebab itulah kita ada guru Quran. Dia tok guru Quran ni dia kena cermat benar dalam menyebut makhraj. Dan kebetulan sebutan orang Melayu banyak orang tak serupa dengan sebutan Arab. Sebab kita kata dah, orang Melayu sebut dah, gelulung lidah, dah. Arab tak ada gelulung lidah, dia dah lain. Alhamdu, orang Melayu panggil alhamdu, Arab sebut alhamdu, hamdu lain. Jadi dal dalam bahasa Melayu dia gelulung lidah. Dal bahasa Arab dia tak gelulung lidah, dia tepek ujung lidah dengan tunggu gigi tu, alhamdu. Sebab tu kalau orang Melayu baca Quran betul-betul mujawid, betul-betul tajwid, kita leceh ni hok baca ni Arab ke. Nah, kalau kita dengar kisah. Tapi kalau orang Melayu tak cermat, ni Melayu ni bahasa daf gunung gini. Begitu juga apa namanya, sad, sin lain, shin lain, sad lain. Benar-benar gini sangat-sangat perlu. Orang yang benar-benar perlu reti benda-benda ni ialah ibu bapa. Ibu bapa jom turun ilmu ni kepada anak. Jangan wedai anak besar ngaji dengan tok Quran, umur dia dah 7 tahun 5 tahun dah baru nak betul Quran, tak boleh. Ibu bapa mak dia sendiri itu patut sebut jak kecil lagi awal. Dah ni sebut dah, tidak sebut dah lain. Bila mak ayah kamu tegur anak jak kecil lagi, barulah budak ni bila semayang kan, alhamdulillah, dia tak kata alhamdulillah, tak kena awal, alhamdulillah. Biar melekat rekod baca Al-Fatihah kita dalam semayang itu serupa dengan orang Arab baca. Gitu dia. Baik. Wal kitabil mubin, demi kitab dia benar-benar menjelaskan. Allah Taala qasam, katakan waw ni waw qasam, sumpah. Bagaimana orang yang masuk mahkamah belum pernah jadi saksi, tu hakim minta akad sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, waw ba ta wa Allah billah tallah. Sekarang ni wal kitabil mubin, demi kitab yang benar-benar menjelas. Hak dia nak, hak Tuhan nak ayatnya, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Ini hak dia nak ayatnya, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami, maksud kami itu Tuhan lah. Kami ni kan sebut dalam Melayu orang ramai. Dan kadang-kadang kita seorang je, tapi kita nak tunjuk kita negeri besar, kita kata kami. Macam raja bila dia bertitah,
Dia kata kita, dia guna bahasa kita. Kita ni ramah. Tapi raja walaupun dia seorang, tapi dengan sebab dia ada power, dia ada kuasa, maka dia tunjuk pada rakyat dia bahawa aku walaupun seorang tapi ibarat ramah. Kerana aku ni raja, kerana aku ni presiden, kerana apa? Maka Allah Ta'ala sebut inna. Dia kata inni dia. Inna, kita, kami beramai-ramai. Satu. Yang kedua, para hadirin semua, bila kita baca tahun dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ni kami beramai-ramai. Iyyaka na'budu, padamu ya Allah, padamu saja. Na'budu, kami nak berabdi. Kalau kita seorang, kalau kita sembahyang seorang, kita sembahyang sunat di rumah, sepatut kita kata iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya Allah, padamu saja aku nak beribadat. Kita sebut aku, sebut aku ni kasar. Orang Melayu ni kalau aku tak lama tak apa. Tapi bahasa Melayu kita gitu, ambil daripada bahasa Jawa agaknya. Tok guru kita daripada petani guna bahasa aku. Dengan Tuhan, ya Allah tolong ampun dosa aku. Dia tak kata ya Allah tolong ampun dosa hamba. Orang Kelantan sebagai hamba, dia guna aku. Tak tahulah benda ni. Mana kalau ada anak-anak tanya buat apa, ayah main mu aku dengan Tuhan, tak kasar. Teruk kita nak jawab ya. Itu dia. Mu aku ni tak apa, biasa. Kalau bintuk lelaki bini main mu aku tak lapang, peng bunyi dah. Kalau abang adik terlambat sikit. Tak ada benda ni. Ambo dia tanya, dia kata asalnya mari daripada Indonesia yang terjemuh aku ni. Jadi dengan sebab Indonesia ni ramai di Mekah, orang Indonesia ni ramai di Mekah zaman hari tu, dan kebetulan orang petani ramai juga di Mekah, dan orang petani boleh jadi mengaji dengan orang Indonesia dalam mengenai bahasa ni. Maka siapa kita ni pun kita guna mu ya Allah tolong ampun dosa aku. Bunyi kasar tapi bahasa klasik kita panggil pakai lama, tak apalah. Tak apa dia nak ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu saja ya Allah kami nak minta tolong, dan untukmu saja ya Allah kami nak berabdi saja. Kalau kita seorang, sepatutnya kita kata iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Padamu saja ya Allah aku nak berabdi, dan kepadamu saja aku tolong. Tapi tak boleh. Quran sebut iyyaka na'budu kami beramai-ramai walaupun seorang. Ini ajaran daripada Allah kepada manusia di muka bumi ni. Mung seorang, walaupun mung seorang, tapi bila bersemayang mungkin nak anggap bahawa semayang beramai-ramai. Kerana kalau kita minta benda seorang tak sungguh, tapi kalau minta cara beramai-ramai apa namanya sungguh. Sebab tu dunia timbul demonstrasi berpengamar tengah tembok. Tak kira negeri kita, negeri orang mana-mana sekalipun, kalau nak minta benda dengan kerajaan, kalau kita pergi seorang boleh jadi tak sungguh. Tapi kalau kita pergi beramai-ramai, bawa sorak beramai-ramai, buat belarut ramai-ramai tengah tembok, kita orang panggil demonstrasi, dalam Arab panggil mudaharah, tazahur, boleh jadi menarik perhatian masyarakat. Sebab tu demonstrasi tak disekat. Kerana ini cara yang diberi oleh manusia mana sekalipun daripada belum ada kerajaan tamadun pun manusia beramai-ramai semua sekali. Dan Nabi kita dalam sejarah Islamnya kita dengar cerita apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, dia buat muzaharah di Masjid Muhammad, di Masjid Mekah sendiri. Dia sendiri buat perarakan. Sayyidina Ali seorang buat kumpulan satu, Sayyidina Umar seorang buat muzaharah ramai-ramai nak tunjuk pada kafir Mekah bahawa Islam ni betul. Mana-mana orang nak bocah tembok pergi tubik luar dia. Sayyidina Umar dia nelai. Mana-mana orang nak suruh anak dia mati, mari buat lembim tekan aku. Mana-mana suruh bini dia bujang, mari tok ngaku dia bini bujang. Mana-mana suruh mak dia mati, tinggal anak tak ada mak, mari nak kacak nak bocah ngaku. Sayyidina Umar dia guna gedebel dia untuk Islam. Masa dia kafir dia guna gedebel untuk kafir, untuk peribadi dia. Bila Islam dia guna gedebel juga untuk tu. Sebab tu Umar kata jumpa dengan benda-benda mak repek ni, mak ripik ke berapa mari ni, mau jumpa awak nak mak ripik lah, tapi biar ripik untuk Islam. Awak naik motosikal berapa enggak, tapi bila waktu semayang berhenti beramai-ramai, berhenti dengan nama mak ripik semayang. Biar Datuk Bela seorang mak ripik, biar Datuk Imam seorang mak ripik.
nak buat lagu mana repeat perangai kita lah ni dah tua tak jadi zaman muda tak repeat juga kita pun. Cuma repeat untuk Allah ke repeat untuk peribadi. Satu, wal kitabil mubin, demi kitab yang benar-benar menjelas. Mubin isi fa'il daripada abana yubinu mubinu, benar-benar yang jelas. Quran sebuah ni tak ada benda yang tak jelas. Bukan mana-mana perkara tak jelas dia boleh menjelaskan. Hak akidah ke, hak ekonomi ke, hak rumah tangga ke, hak politik ke, hak sosial, tak ada benda yang Quran tak ayat. Tak ada benda. Apa kita baca semalam hadis semalam bahawa tak ada orang yang tak cari saya, tak ada orang atas dunia ni yang tak ada kawan teman, tak ada saya. Orang tu cari saya, tu cari saya ni. Saya sebenar yang perlu kita jadi saya ialah ibu bapa. Ibu bapa ni lah orang yang benar-benar kita perlu buat kawan rapat. Kadang-kadang saya dengan orang tu, saya ni ibu bapa di rumah duduk serai ni tak kena. Jadi Nabi kita Muhammad SAW belum pada dia mati, dia besar masalah ni. Nak cari kawan, cari, tapi jangan tinggal orang yang benar-benar yang kamu perlu buat kawan, iaitu ummuk summa abu. Orang yang pertama kita kena buat saya, ibu kita. Orang tanya lagi, ya Rasulullah, siapa dia? Lepas pada ibu, lepas pada ibu, lepas pada ibu baru sah ayah. Itu dia orang yang sebenar-benar perlu kita buat kawan. Baik. Jadi kitab yang jelas, kitab yang benar-benar menjelaskan hak politik, cara yang paling berpenjelasan Quran, hak ekonomi, hak rumah tangga, hak akidah, hak ideologi, semua sekali Quran beri jelas pada kita betul. Jelas maknanya sampai pada kita puas hati. Kita beri jelas penjelasan sampai kita puas hati. Penjelasan yang pertama ialah dunia ni tidak hak kita, hak orang, hak Allah. Ini penjelasan yang pertama. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ayat pertama turun dari langit, dia sebut bahawa dalam banyak-banyak apa ni dunia ni aku buat, tidak mu buat. Dunia ni bumi, langit, alam sekitar tengah, udara ni, oksigen, nitrogen, proton, neutron, semua sekali aku buat. Kalau tak percaya, wayak apa dia buat? Mung nak buat anak bilis ekor tak boleh, so nak buat anak bilis ekor pun tak boleh buat. Dan rupuk kau Islam boleh buat, tak boleh buat. Budaya kau apa dia buat? Budaya apa dia buat? So sama dia sedap apa dia buat? Kau tidak aku. Bunga melo bang sedap gitu apa dia buat? Aku buat. Bunga melo, bunga pakar semua sekali aku buat. Bila aku menjawab pandai untuk tupai aku. Bumi aku buat. Mung sendiri tu aku buat. Kalau aku tak buat aku tak ada. Mau ada anak 5 orang tak cakap nak bom, nak boleh anak seorang lagi. Tak boleh kalau aku tak buat. Orang bini 10 tahun 15 tahun tak ikat nak bini, tak ikat nak bomo, tak lihat nak paksa dia. Bukan aku tak buat. Mung setubuh siang malam pagi petang 10 kali sehari setubuh, tapi dia tak lihat dah. Buat aku. Mung kena reti, mung tu aku buat. Bomi hak mu jejak depa aku. Nasi hak mu telan tu aku buat. Mulut hak mu mamu tu aku buat. Kata percaya apa dia buat? Takkan buat sendiri. Moga mu tubik-tubik tak ada mulut dah. Mu buat bila? Pak Ahmad sebut semua. Dia suruh Aizam duduk umur 7 hari. Telan. Baru buat tamat dia mamu. Siapa dia ajak hak ni kena mamu, hak tu kena telan. Dia baru umur 7 hari. Dia buat tamat tu pula kalau keras sikit dia ludah, tak ikat nak somat dia ludah. Dia berasa benda ni keras. Siapa dia ajak hak ni keras, hak ni lembut, hak ni kena telan, hak ni kena mamu, siapa dia ajak? Kau tidak aku. Enggak aku Tuhan dia, bukan aku buat dia. Takkan aku nak buat apa aku ni tinggal habis tu. Allah. Inilah menyebabkan orang yang bila baca Quran, mengaji Quran, tak boleh tidak dia kena terima betul, ya Allah. Ya Sayyidina Umar rebah catuk. Sayyidina Umar tak punya orang Islam, ludah, tapak, tenang. Tapi bila dia baca sendiri Quran, rebah catuk tu. Dia menyebabkan dia terus cari Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Itu dia. Kita pemimpin tapi tak baca Quran, bodoh. Apa kita duk turut bodoh? Tinggal tolak Islam, ambil Melayu, ambil bangsa. Boleh ajar. Yahudi lah ajarnya, Zionis. Yahudi pada Zionis, Melayu pada Zionis. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadi Quran ni Quran bahasa Arab. Kami jadikan kitab ini Quran Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Aku pilih bahasa Arab
di seluruh dunia untuk dijadikan bahasa Quran. Bahasa Melayu Tuhan tak pilih, bahasa Inggeris Tuhan tak pilih, bahasa India Tuhan tak pilih, Tuhan pilih bahasa Arab. Kenapa? Kenapa tu tak tahu, tapi kalau orang mengaji ilmu bahasa 3000 tahun gitu, dalam kurun yang ke-7 Inggeris hari itu, kurun masih. Kalau orang mengaji ilmu bahasa, dia tahu bagaimana enaknya bahasa Arab, lengkap dengan hakikat majaz, hakikat majaz, istiarah, bayan, badai, makni bayan, badai. Ilmu bahasa ni begitu banyak. Dia bersungguh sastrawan negara kita, sastrawan Melayu kita ni, sastrawan ni dalam banyak-banyak ilmu bahasa dia mengaji ke tidak bahasa Arab. Kalau dia sastrawan Melayu, dia reti Arab, banyak dia boleh cedok, dia boleh cebok ilmu-ilmu dalam bahasa Arab dibubuh dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dia tahu bahasa Melayu saja tapi tak tahu sastra Arab, maka terlalu lemah ilmu bahasa Melayu dia, terlalu lemah, kerana bahasa Arab telah begitu kaya dengan ilmu bahasa sejak 3000 tahun itu lagi, yang menyebabkan waktu Nabi Muhammad lahir di muka dunia ni, orang Arab dah ada mu'allaqat, as-sab'ul mu'allaqat, ada tujuh syair-syair yang telah dipilih oleh sastrawan Arab untuk digantung di perabung Kaabah. Perabung Kaabah ni belah mana jahil Arab pun dia hormat pada Kaabah. Dia barang-barang yang mulia dia geletak dalam Kaabah, termasuklah syair-syair dia panggil al-mu'allaqat, syair-syair yang digantung, diberi kehormatan gantung. Kalau kita ni, kalau sastrawan kita menulis buku ke berapa, maka kerajaan beri hadiah dia, beri Nobel ke apa semua sekali. Itu kita lihat ni nobles dah panggil orang itu. Arab kita ada nobles, Arab mu'allaqat, syair dia macam Amr bin Kasum. Apa dia kata apa? Ala ya tabiyatul qa'i qul lana alayla min kunna am layla min al-bashari. Dia nak puji orang tin comel. Nama nantinya tu ialah Laila. Laila ni ada ke tak ada orang tahu, tapi orang comel dia panggil Laila. Oh, kita Melayu pun ada nama Laila, anak-anak kita boleh anak comel, kita berbual Laila. Ala ya zabiyatul qa'i qulna lana alayla min kunna ala am layla min al-bashar. Kijang bukit ni, aku nak tanya, mu ni orang ke kijang? Apa ni? Kijang bukit, aku nak tanya mu, Laila kampung aku tu ketuan ni mu ke atau ketuan ni suku? Comel Laila kampung aku tu agak-agak sepamu, mata luah molek, lepas tu celok mata, lepas tekuk pula jinjang, lepas tu Allah comelnya Laila kampung aku. Bakal ketuan ni mu ke kijang kau tu. Cara Arab mu apa ni nak tunjuk Laila kampung dia ni comel ni, dia tanya kijang dalam hutan ni, sebab kijang ni terkenal comel nama dia. Comel tak comel hingga siapa? Kasturi tu ada sejenis benda dia panggil kasturi. Kasturi benda bau sedap. Kasturi Tuhan buat daripada apa ni, tumbuhan daripada pusat kijang. Ada jenis benda butir di pusat kijang, bila dia tua molek dia luruh tu, bila jumpa dalam hutan orang balik proses dari bau sedap belik-belik. Ataupun ambar ni benda apa jenis ikan laut, dia mutah jadi buih tu dia panggil ambar, yang kalau orang berjumpa dengan dia, oh kita Melayu bakal tak tahu muka ni, jumpa dengan dia balik naik darat, proses jadi bau sedap. Sebab tu di Bekah dia panggil watama ambar, watama misk itu benda tu, jadi benda bau sedap. Jadi Tuhan ni buat macam-macam menata kijang ni, kijang ni comel bagi orang Arab. Kita tak cara mana kita nak makan daging ya. Arab dia seni, Arab ni jenis manusia seni. Jadi kata dia, Laila kampung aku, kijang aku nak tanya mu, Laila kampung aku keturunan mu kau comel sangat sepamu ataupun Laila ni kau orang. Ini barang-barang begini ni keluar daripada mulut sastrawan Arab, syair Arab, yang menyebabkan apa namanya, bila turun Quran ni Tuhan cari bahasa yang sesuai untuk dijadikan bekah, untuk dijadikan Quran itu bahasa Arab. Inna ja'alna Quran Arabiyyan.
Sesungguhnya kita kata Allah akan menjadi Quran ni Quran yang berbahasa Arab. Artinya orang Arab ni dia bertanggungjawab siapa Islam ni lebih pada orang Melayu. Lebih pada orang Melayu, lebih pada orang Cina Islam, lebih pada orang apa. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala pilih bahasa dia untuk jadikan alat, untuk dijadikan bekas bagi Quran. Sebab itulah Arab ni walaupun mana-mana jahat pun nilai Islam tu ada pada dia. Baik Arab Islam, baik Arab Kristian, dia ada nilai tu, nilai apa namanya, akhlak dia comel, akhlak dia. Kita dengar cerita dalam banyak-banyak Arab, Hatim At-Tai, asal Arab, nama Hatim At-Tai. Dia ni sejahiliah lagi. Amba ingat dia tak ada dengan apa dengan Nabi itu Muhammad SAW. Hatim ni punya murah hati dia. Dia suruh koli dia, hamba dia ni, gulam dia ni, pergi api tengah malam ketika musim sejuk. Apa ni syair dia, mau ingat sikit-sikit. Auqid ya fa innal laila harru. Allahu akbar. Syair dia, auqid fa innal laila harru. Lepas tu mana-mana orang mari, hey mama dah bang tengah malam ni kerana musim-musim sejuk, ramai orang lapar, mu tubik luar pergi api biar nyala molek, mudah-mudahan ada orang mari. Bila mari kita jamu dia, bila mari jamu dia kita sembelih kambing, sembelih unta apa, kita bakar daging jamu dia. Dan kalau ada orang mari malam ni makan jamu kita, aku nak berdeka kamu. Sampai begitu murahnya Hatim At-Tai. Dan Hatim ya, waktu dia jumpa Nabi, kita panjang tersebutlah. Artinya Arab ni banyak akhlak-akhlak yang baik, termasuklah ad-dhiyafah, karam ad-dhiyafah, apa ni, kehormatan tetamu. Sebab tu di Mekah tu berebut, tok nenek Nabi tu berebut, hak ni jaga Zam-Zam, hak ni jaga kemah, hak ni jaga apa semua sekali. Itu tanda bahawa Arab ni jamai-jamai lagi buah hati menurun tok dia Ibrahim alaihissalam. Oleh yang demikian, tanggungjawab orang Arab sebar Islam lebih daripada orang lain. Kenapa? Kan Allah Ta'ala sendiri pilih Quran itu dalam bahasa Arab, tidaklah bahasa Inggeris, tidaklah bahasa Melayu, tidaklah bahasa Cina, tidaklah bahasa berapa. Maka orang Arab, tak kira Arab mana sekali, pasakan Arab Mekah ke Arab Madinah ke Arab Suriah ke Arab mana, bertanggungjawab lebih pada aku. Bagaimana Amos sebut pada orang Cina, Amos sebut sini Islam sampai ke Cina lebih awal daripada Islam sampai kepada tanah Melayu. Tanah Melayu sampai ke Islam ni mengikut ceritanya sampai di Melaka masa Raja Parameswara, bahawa lebih kurang 500 tahun. Tapi Islam sampai ke Cina, sahabat Nabi dan generasi sahabat sampai ada ke Cina. Amba pergi Cina 2 kali, pergi melawat kubur sahabat Cina. Arti Islam sampai ke Cina lebih awal daripada Islam sampai kepada tanah Melayu. Maka kenapa di tanah Melayu ni Cina tak menunjuk ke depan sebab Islam? Sepatutnya Cina lah berpihak Islam di tanah Melayu sendiri, kerana Islam ni Cina kenal Islam lebih awal daripada daripada kita orang Melayu. Tapi oleh kerana Yahudi dan Inggeris ni kongsi Yahudi, dia satu daripada usaha dia nak pendak Islam ni supaya dia boleh buat benda-benda mungkar, dia boleh buka bank reba, dia boleh buka tari menari, dia boleh buka benda-benda Islam larang ni. Maka dia ajarnya supaya orang Melayu tak marah, supaya Arab tak marah, agama lain, politik lain. Pak lelah ni orang Melayu dah ajar ni agama lain, politik lain, supaya benda-benda hak muka ekonomi berapa ni dia boleh buat dengan tidak ada larangan. Tok guru nak larang pun itu kerjaan. Nak marah tu kerjaan ni megang politik. Ni penyakit besar, racun besar yang ditelan oleh orang Melayu, telan oleh orang Arab sendiri. Sekarang ni kita timbul balik bahawa Islam adalah agama syamil, komprehensif, segala-gala kehidupan manusia adalah terlibat dengan Islam lakum. Islam kafah. Baik, la'allakum taqilun. Aku buat Quran dalam bahasa Arab supaya kamu taqilun. Taqilun maka kita panggil berakal. Aqala yaqilu ay rabata yarbut. Orang ada akal arti orang ada tali. Sebab tu kita dah sebut semua, atas dunia ni hanya manusia saja boleh jaga diri. Lembu kubah tak boleh jaga diri. Kita rayak lembu, aku nak balik makan nasi, tak sari ke mana lah, dia tak boleh.
Kenapa? Dia tak ada bakat untuk jaga diri dia. Dia tidur atas jalan raya, dia berok atas jalan raya, dia mengekok jalan raya. Kita tak malu ke lembu? Dia kata aku tidak berdosa pahala. Hak berdosa pahala ni mung hak zina, mung berdosa. Kenapa? Manusia ada bakat untuk jaga diri. Kalau tak jaga juga, mung berdosa. Dosa. Sebab itulah lembu ni kena buat kandai. Dia kena buat tali. Kalau tak buat kandai, tak buat tali, maka arti lembu ni tuan dia apa lepas mengganggu orang. Tapi manusia tak payah buat tali, tak payah kandai. Manusia dikawal dengan akal. Akal, orang ada akal, orang ada tali. Dia tak curi. Kenapa dia ada akal? Akalnya bergantung dengan ugam. Lembu tak ada ugam. Batu lembu ni kita buat tali, ujung tali tu kena ada nyaceng. Kalau tali dua tiga utah tak ada nyaceng, dia ganah juga. Kena ada nyaceng, kena tambah di rumah kayu. Ujung tali tu kena ada penyaceng. Kita ni tali kita akal, ujung akal tu ugam. Kalau lembu tak ada nyaceng, dia masuk pagar juga. Orang tak ada ugam, jahat juga. Sebab itulah kita kata membangun bersama Islam. Tidak membangun sama sains saja dak, tidak membangun sama matematik saja dak, tidak membangun sama psikologi dak, bangun sama Islam supaya ujung akal tu ada ugam. Bagaimana ujung lembu tu ada nyacang, ujung tali ada nyacang. Jadi la'allakum taqilun, supaya kamu boleh guna akal kamu. Daripada guna akal maka orang tak curi, orang tak berzina, orang tak cabut kehormatan orang tak berapa semua sekali ini. Datuk ni amat sebut sekejap tadi duk supuh kamu tu, orang tu orang ada akal tapi tak ada uang. Mengumpat apa? Mengumpat tu dosa. Sebanyak mana pahala dia buat boleh kamu belakang akhirat pula. Dan kalau tak padan dosa kamu naik pahala dia belakang. Dia mengumpat, dia mengumpat. Wa innahu fi ummil kitab ladana al-'aliyyul hakim. Quran ni di ummil kitab, pengibu kitab induk. Quran ni kitab juga, tapi ada ibu dia. Dia panggil dia mampu ke nak berapa tu masalah yang kedua lah pula. La aliyun hakim. Quran ni di Lauh Mahfuz, la ali, benda yang maha tinggi, hakim maha bijak. Allah Taala sendiri sebut Quran ni aliyun, bukan alin. Ali makna tinggi, aliyun pasal dia pasti tinggi, hormat. Apa kita dengan ibu bapa kita orang kaya, anak orang kaya, ibu bapa miskin, tapi walaupun dia miskin kurus, tapi dia sebagai ibu bapa kena tempat tinggi. Tak boleh anak duduk atas kursi, ayah duduk bawah, tak boleh. Kerana ni mokmu kena tempat tinggi. Walaupun dia miskin, walaupun dia sakit, mu kaya, mu gemuk sekalipun, tapi tarah ibu bapa lebih tinggi daripada mu. Maka begitu tarah Quran ni aliyun, tinggi dia kala lagi, tak payah di kempen berapa, tinggi sedia kala. Hakim, penuh dengan bijaksana. Orang yang nak dimertabakkan dia mesti guna Quran. Orang nak jadi bijak mesti guna Quran. Orang Melayu, lawan ni orang Melayu duduk sekali dengan Cina, kali dengan dia. Cina nak pandai berapa kau orang Melayu? Pandai orang Melayu kerana harta, orang Melayu miskin. Pandai orang Melayu kerana bijak, orang Melayu bodoh. Baru belajar. Orang Melayu apa dia lain? Tak ada sekara orang Cina boleh hormat pada orang Melayu, kecuali Melayu pegang Islam betul-betul. Halal, haram, sunat, makruh, dosa, pahala, pegang betul-betul, insya-Allah orang Cina hormat, orang India hormat. Tapi kalau Melayu tak tahu semaya bam gapo, Cina mana? Pelahak nak hormat pada orang Melayu. Padai muka. Dan mana ucapan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lalu banyak dia memberi semangat pada kita sebagai syarah Al-Quran, bagi membolehkan kita bergantung sungguh-sungguh dengan Al-Quran Karim. Hak politik, hak apa, hak makah tak makah, kita mesti buat. Bagi jangan ada tipu kalau wakil rakyat menang kerana tipu, kerana rasuah, kerana apa, maka dia menang itu menang duit haram. Jok daripada hari dia menang sampai ke habis pengkut haram. Dia beli duit dia haram, kereta dia haram, rumah dia haram, butir beras haram. Apa untungnya mak dunia jadi dia berhormat, dia pernah menini akhirat pula jadi masuk neraka. Gapo ciri. Jadi bila orang tak beragama, maka tak ada pahala tu akhirat, dosa pahala tak ada pahala.
Apa nadribu ankum dzikra safhan an kuntum qawman muslimin. Kok qawman muslimin. Apa nadribu ankum dzikra safhan an kuntum qawman muslimin. Adakah boleh fikir bahawa kami akan tak peduli pada kamu kerana kamu orang jahat? Musrif makna orang melampau. Ujung tayak kita baca doa beliau pada kita risalah itu. Ujung tayak kita, Allahumma ampuna, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Itu ampun dosa aku. Ma qaddamtu aku buat jam-jam muda gitu. Wa ma akhartu barang yang aku buat jam-jam akhir ni. Wa ma a'lantu aku buat tera-tera. Wa ma asraftu aku buat cara sunyi. Wa ma asraftu dia dosa aku buat yang melampau. Makan lebih pada sepatut, kecek lebih pada sepatut, tidur lebih pada sepatut, apa lagi, beli lebih pada sepatut. Dosa. Kita pergi kedai bawa piti, kita ada hutang orang, tapi pergi kedai pasal nak beli berkata, sedangkan benda kita beli kadang-kadang balik tak guna pun, tapi ingat sebab angin nak beli, kita beli. Ini dosa. Pada duk beli barang tak guna tu baik bayar hutang. Mungkin ada hutang banyak kan, hutang orang tu, hutang orang ni, atas hutang kedai rucik tu, hutang rucik kedai bank lagi. Ini dosa. Itu yang panggil israf. Israf ni Tuhan kata, ada kamu boleh fikir bahawa aku akan tak peduli kepada kamu kerana orangmu ni orang melampau. Mau dengan sebabmu ni berdosa banyak, aku tak caralah. Dah. Dengan sebabmu jahil, dengan sebabmu syirik, dengan sebab berapa? Sebab itulah aku buat turun Quran juga. Aku tak kira orang ni orang jahat aku, orang jahat lah. Tapi orang jahat itulah aku nak berubat supaya kamu tidak jahat. Hak dosa itulah aku nak berubat supaya kamu tidak berdosa. Dia berubat bagian ni tak boleh nak buat kalau tidak melalui Quran. Kerana Quran ni dia curi hati kita. Undang-undang tak curi. Marilah undang-undang SA kau gapo bunuh kau berapa, dia tidak boleh curi hati manusia. Dia hanya boleh gari tangan. Boleh gari tangan. Dia tak boleh gari kalbu kita. Tali gantung dia hanya boleh gantung tekuk kita, tapi tak boleh gantung kalbu kita. Sedangkan manusia ni bergerak dengan kalbu. Hak mana mari sini pagi ni ambo baik, adik kakak baik, mari kita tinggal kerja di rumah. Boleh jadi demo ada kerja di rumah, nak tidur kau, nak pergi lavaga kau, nak pergi kereta kau, nak pergi tengok saya sakit kau, tengok berapa ambo lelek nak pergi Sabah, siapa di Kuala Lumpur tak boleh pergi kerana sakit pinggang. Sepatut ambo tak mari sakit pinggang, tapi hati kita gerak kaki kita. Ya Allah, ni Aziz, orang nak dengar ucapan, orang dengar Cina pun nak dengar, Melayu pun nak dengar. Lah sikit supaya ilmu yang ada pada kamu boleh supply, kamu boleh bagi pada orang ramai dengan senang balik. Maka hamba mari, adik kakak tinggal kerja awak mari sini. Pada adik dua banyak perkara boleh buat. PM berapa gini banyak kita boleh buat, anak patah atau berapa banyak. Tapi manusia bergerak dengan hati. Kaki itu nombor 2. Innal kalama la fil fuad wa inna ma ja'ala lisan al fuad lillah. Nabi sebut apa namanya? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Dalam tubuh manusia ada sekutu daging. Ya kalau daging ni molek habis kaki tangan. Kalau ketu dia rosak habis kaki tangan, iaitu qalbu. Qalbu orang terjemah hati. Tak kena. Qalbu ni bukan hati, jantung. Banyak perkataan Melayu yang masih lagi terjemah Melayu tak berapa tepat. Dia kena ada dewan bahasa sendiri. Macam Korea terjemah kapung. Tak kena. Korea pakai kampung. Korea ni atas pada kampung. Macam Mekah ni apa Korea? Adakah Korea ni kampung? Mana boleh kampung. Dia menjadi jahiliah gitu lagi. Dia besar pada Korea. Tak apalah. Ada perkataan Melayu diterjemuh kepada bahasa Arab yang tak berapa tepat. Termasuklah qalbu. Qalbu kita bermakna hati. Kita buka kamus, dia ada gambar musawwar. Qalbu jantung, dia buat gambar jantung, bola supaya jantung bising. Jadi qalbu inilah yang mengeluarkan, kalau dari kesehatannya dialah yang denyut keluar. Denyutan dia tu boleh menyebabkan darah jalan. Kalau darah ada kotor sikit pun dia bersih apa semua sekali. Jadi qalbu ni lain pada mengeluarkan denyutan, dia juga mengeluarkan fikiran. Fikiran aku hari ni hari Jumaat.
dari dalam Islam hari Jumaat ni mempunyai fadilah besar. Malaikat ramai tu dari langit tu tulis orang-orang dia kembali aku nak pergi aku nak pergi masjid, aku nak pergi tempat mengajar. Kalau aku ada ilmu aku nak pergi mengajar orang. Kalau tak ada ilmu aku nak pergi ngaji aku nak pergi tengok orang sakit Ni benar ni cetusan hati yang menyebabkan tangan bergerak Makkah, menyebabkan kaki bergerak jalan, menyebabkan mulut kecak. Semua sekali berpunca daripada kalbu. Jadi kalbu ni tak dapat dicetus oleh lain pada agama. Undang-undang tak boleh. Undang-undang dia tak boleh kawal kalbu kita. Macam kita kata tak pakai pedal. Polis akak. Polis apa dia? Adik aku polis. Kau tak takak aku. Sudah. Besar tak sam saja. Tok Akin tak anak aku. Mana boleh anak aku kata aku. Jadi ada satu dalih yang kita boleh buat dalih kalau kita tidak guna agama. Tapi kalau guna agama, tok kita, mak kita sekali pun tak sudah apa, tak sudah tak akan sudah kan daripada masyarakat kalau. Dia mari buah tu insya-Allah orang tidak akan tolak kata-kata qalbu. Sebab itulah Islam menggunakan takwa pada Allah. Takwa duduk di qalbu, bukan duduk di kaki, duduk tangan dia. Tak nak buat lain pada Islam, lain pada agama. Kata dia. Jadi itu yang kata menghias manusia, mujahat. Dengan sebab mujahat ni maka aku fikir aku tak boleh kamu dah. Walau jahat belah mana pun aku usaha juga cari supaya mendekatimu. Afanatribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musibin. Adakah kamu fikir bahawa aku nak tak peduli kepada kamu kerana mau jahat musyrik? Dan waktu mula-mula Allah Taala wayakkan mereka bahawa dia ada bercadang nak buat tu ada apa ni iqabar mai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dekat ayat lalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ataj'alu fiha man yufsidu. Ya Allah, mau nak buat tu ada manusia jadi khalifah mu tu ada ni jadi yufsidu, busuk apa saja sistem yang kamu buat dia akan pusat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Nanti kami lah tu buat kami kerja kami duk ngatik kamu duk tasbih kamu duk doa kamu. Tu yang kata jauh beza aku teh cara memikirlah qala inni a'lamu ma la ta'lam. Dia kata ginilah apakah aku lebih reti padamu. Tu dia. Pokok kita berkecek dengan orang kapur, kecek dengan orang. Cara dia berkecek tu jauh sangat. Kata gini apa cik hamba ada kerja sikit. Tu dia. Gini gitu ada kerja. Balik kita berkecek dengan orang yang fikiran dia jauh sangat dengan kita. Kalau kita nak layan dia kena lekok jauh. Jadi kita kata wajib ta'ala ada kerja. Itu dia. Tapi kalau kecek dengan orang yang setara cara dia mikir kita buat bonde kita berapa. Begitu Allah Taala berkecek dengan mereka kata apa hidup nanti tu ada jadi khalifah. Nanti kami lah Allah jauh yang mikir. Inni a'lamu kira gini sudah mereka aku reti benda hak tak reti. Kerana mereka ni dia tak ada bakat untuk taat dan maksiat. Dia hanya ada bakat taat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ni kerja dia buat benda Tuhan suruh. Tak ada dah nak melawan. Manusia ni dia taat, dia melawan. Taatnya kehendak dia, melawan kehendak dia juga. Taat dengan takwa pada Allah. Apa namanya? Maksiat dengan apa namanya? Taat pada nafsu. Sebab tu kita ada Tuhan ada dua. Allah sah, nafsu sah. Ada orang puja Allah, ada orang puja nafsu. Macam dalam surah Yasin sebut. Alam a'likum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu wa an'buduni. Jadi ibadat ni manusia ni ibadat dua. Tuhan dia dua. Pertama Allah, yang kedua nafsu. Bahawa Tuhan pada Allah kena atas dunia kena berlaku. Betul berlaku. Dunia selamat aman damai kan orang pakat dengan kata Allah. Tapi bila dengar apa ni tolak Allah ambil nafsu punah jana habis. Laki bini tak ada apa-apa bercerai, bini kaya, tok laki kaya, cerai mulai ada. Itu dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار
واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.